Baik, kita bercakap berkenaan dengan yang Didik TV kan, KPM NTV7 ini. Kalau kita rasakan ini adalah saluran khusus yang diberikan kepada bukan saja kepada anak-anak. Ibu bapa pun kena turut serta sebenarnya, kena menonton sebab bila belajar dekat rumah ni Marcella, anak-anak ni dia tak ada, kita lah guru sebenarnya di samping mereka. Jadi mungkin kita pun boleh mengambil bahagian untuk sama-sama menonton. Sebab sekarang ni silibus mereka dah berbeza tau masa zaman kita. Lain. Kalau agaknya saya disuruh belajar silibus tu, pasti saya tak faham kan. Jadi itu pentingnya seperti yang Fariha katakan, ibu bapa perlu turut serta bersama anak-anak, duduk sama-sama menonton Didik TV, KPM ni supaya mereka faham apa sebenarnya silibus-silibus yang ada dan senang sebenarnya untuk ibu bapa ini memantau anak-anak mereka ketika mereka membuat ulang kaji. Dan yang menariknya adalah ini antara guru-guru yang terbaik sebenarnya telah mereka bawakan, mereka pilih untuk bersama-sama dalam Didik TV KPM ini. Yang pastinya guru-guru ni mereka ada formula mereka sendiri kadang-kadang kan, memudahkan cara kita belajar. Kadang-kadang mungkin di sekolah kita dah belajar macam ni formulanya, tetapi dengan melalui platform terbaru ini, medium ini, bayangkan kan, ramai guru yang kata yang terbaik ini berkongsi pengalaman dan juga inovasi mereka sendiri. Betul. Dan kalau sebelum ni Didik TV ni disiarkan pada jam 9 pagi hingga 12 tengah hari saja sebanyak 3 jam, tapi sekarang ni akan disiarkan untuk satu tempoh masa yang panjang iaitu awal 7 pagi sehinggalah 12 tengah malam. Pastinya pelbagai program yang ada di dalam Didik TV. Pastikan anda sama-sama menonton bersama anak-anak. Ya, nanti kita akan saksikan juga majlis pelancaran Didik TV KPM ini. Saya sebagai seorang pelajar dan calon SPM 2020 merasakan bahawa Didik TV ini sangat membantu saya dalam proses pembelajaran saya di rumah. Ini kerana Didik TV ini telah menyediakan guru-guru yang sangat berpengalaman dan nota-nota yang sangat mudah untuk difahami. TV Didik ni sangat berinformasi untuk pelajar-pelajar yang akan mengambil SPM pada minggu hadapan. Jadi TV e-Didik ni telah menyediakan pelbagai soalan-soalan yang menarik beserta dengan guru-guru yang berpengalaman. Okey, jadi anak-anak pelajar walaupun tidak mempunyai rangkaian internet, sukar mengakses, mereka boleh tengok melalui televisyen dan boleh belajar bersama-sama. Pembelajaran melalui Didik TV ini adalah satu platform untuk menarik minat pelajar. Di samping kontennya yang berguna, ia juga dapat membantu para pelajar untuk lebih kreatif dan inovatif pada masa hadapan. Di samping menjimatkan kos dan masa seorang pelajar itu untuk menimba ilmu. Kita sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 ini telah memberi impak yang besar kepada pelajar terutamanya dalam meniti jabatan ilmu. Pendapat saya, keberkesanan Didik TV ditayangkan membolehkan pelajar mendapatkan isi kandungan maklumat yang lebih meluas, menarik dan efektif. Selain itu, berkualiti tinggi tanpa mengira kemahiran murid itu sendiri. Good luck for SPM students. Ianya dapat membantu pelajar kita yang tidak mempunyai akses internet yang mencukupi atau yang sesuai bagi mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah pada waktu 8 pagi. Baik, kita tahu bahawa 17 Februari hari ini kan hari tarikh yang kita warakan sebagai kita akan melihat majlis pelancaran Didik TV KPM di NTV7. Tapi kita kena sedia maklumlah bagaimana kita sekarang ni berdepan dengan pandemik COVID-19. Semuanya mencabar bagi kita. Semua bidang terkesan dan begitu juga dengan bidang pendidikan. Dan ini saya rasa ini adalah antara usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan kemudahan dan kepelbagaian akses pendidikan kepada seluruh murid dan juga pelajar di negara ini. Dan saya kira ini antara kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan kolaborasi bersama dengan Media Prima untuk memberikan yang terbaik kepada pelajar-pelajar. Dan kita akan saksikan majlis pelancaran itu pada hari ini. Dan perwujudan ini adalah usaha berterusan sebenarnya. Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum ini telah berikan wadah ilmu ini selama 11 jam TV pendidikan melalui TV OKRTM, kita ada Twitter TV Astro kita dan juga ini nanti Didik TV di NTV7. Dan ini merupakan kali pertama sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan saluran khusus TV pendidikan secara terestrial dengan pengisian dari 7 pagi hinggalah 12 tengah malam setiap hari. Jadi saya kira kalau misalnya sebelum ini mungkin ada ibu bapa keluarga yang meluahkan rasa
bagaimana mereka berhadapan dengan masalah akses internetnya, kan, masalah gadgetnya. Tapi kali ini saya rasa ini antara usaha positif yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan wadah ilmu menerusi layar TV. Dan kali ini Didik TV KPM boleh dituntun menerusi saluran 107 di MyTV, saluran 147 di Astro dan saluran NTV7 di TV Unify. Manakala TV digital bersepadu IDTV yang menggunakan antena, carian saluran Didik TV KPM boleh dilakukan menerusi penalaan automatik. Dan kita sama-sama akan saksikan nanti bagaimana Didik TV ini bukan sahaja pembelajaran tetapi banyak sebenarnya berita pendidikan dikongsikan, kurikulumnya, didik hiburnya serta banyak sekali kandungan program-program antarabangsa juga nanti akan terus dalam Didik TV KPM. Baik, oleh itu mungkin kita boleh sama-sama saksikan ucapan pelancaran Didik TV KPM oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Sama-sama saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari serta seluruh ahli keluarga berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat bersama-sama pada hari ini sempena pelancaran Didik TV Kementerian Pendidikan Malaysia, Didik TV KPM, yang akan mula bersiaran pada hari ini 17 Februari 2021. Kerajaan sedar bahawa pendidikan merupakan antara sektor yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak awal tahun lalu. Keadaan ini merupakan satu situasi yang sukar sehinggakan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM, perlu mengambil keputusan menutup sekolah semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Apabila sekolah ditutup, maka pastinya pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Namun begitu, KPM committed untuk terus menyediakan akses pendidikan kepada lebih 5 juta murid bagi membolehkan mereka mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan. Justru kerajaan melalui KPM memperkenalkan modul pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara berstruktur dan terancang. Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dari rumah seperti secara dalam talian, luar talian dan off-site. PDPR mula dilaksanakan semasa PKP pada 18 Mac 2020 dan telah ditambah baik mengikut kesesuaian. Dalam hal ini, KPM sentiasa menekankan bahawa apa jua pendekatan yang digunakan mestilah mengikut kesesuaian guru dan murid. Kerajaan juga sedar bahawa murid-murid terdiri daripada pelbagai latar belakang, sama ada di kawasan bandar, luar bandar ataupun kawasan pedalaman. Oleh yang demikian, kita perlu terima hakikat bahawa pelaksanaan PDPR secara dalam talian masih belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam tempoh yang singkat. Ini ialah kerana sebahagian besar murid tidak memiliki peranti sesuai dan juga faktor kekangan akses kepada internet. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, kerajaan kita sentiasa peka dan prihatin dengan cabaran yang dihadapi oleh murid, oleh guru dan ibu bapa dalam situasi sukar ini.
sebagai salah satu inisiatif dalam mempelbagaikan sumber pembelajaran serta bagi membantu murid yang tidak mempunyai akses internet ataupun peranti yang sesuai untuk pembelajaran secara dalam talian, maka KPM telah menyediakan slot program TV pendidikan secara terestrial yang disiarkan di TV OK, RTM, Twitter TV Astro dan Didik TV at NTV7. Siaran TV pendidikan secara terestrial yang mula disiarkan sekitar tahun 1972 telah melalui pelbagai evolusi dalam aspek kandungan siaran dan kaedah penyampaian. Pada 1 Mac 2008, TV pendidikan secara terestrial telah ditukar kepada format dalam talian melalui portal EduWeb TV dan seterusnya ditamatkan pada 1 Januari 2009. Namun demikian, KPM telah mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali slot program TV pendidikan secara terestrial pada awal tahun lalu, iaitu semasa PKP mula dilaksanakan pada 18 Mac 2020. Ini sebagai usaha untuk membolehkan murid mendapat akses kepada bahan pembelajaran melalui televisyen. Baru-baru ini saya kesempatan untuk menonton slot Road to Success SPM 2020 bagi subjek matematik kertas 1 oleh Cikgu Azman Saad. Antara yang menarik perhatian saya adalah cara penyampaian guru yang begitu kreatif serta mudah diterima dan difahami oleh murid. Saya juga difahamkan bahawa guru yang dijemput untuk mengajar adalah daripada kalangan guru yang berpengalaman dalam bidang masing-masing supaya kualiti pengajaran yang disampaikan untuk murid adalah pada tahap yang terbaik. Program sebegini adalah sangat baik bagi membantu calon peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM yang akan mula menduduki peperiksaan pada minggu hadapan. Saya percaya dan juga yakin ramai dalam kalangan warga pendidik kita mempunyai kemahiran dan juga kepakaran untuk menyampaikan kandungan pembelajaran secara kreatif. Tahniah saya ucapkan pada guru-guru yang begitu komited untuk mendidik anak murid dalam apa jua keadaan. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kerajaan sedarkan keresahan rakyat dalam situasi sukar dan mencabar ini, termasuklah hal berkaitan pendidikan anak-anak. Justru kerajaan telah pun bersetuju untuk mewujudkan satu saluran khusus untuk siaran TV pendidikan. Hari ini turukir satu sejarah di mana kerajaan buat pertama kalinya memperkenalkan Didik TV KPM sebagai saluran khusus TV pendidikan dengan pengisian dari jam 7 pagi hingga 12.30 malam setiap hari. Ini merupakan satu usaha berterusan KPM dalam meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti bagi semua murid di seluruh negara. Didik TV KPM akan menyiarkan program-program yang berteraskan kurikulum dan co-kurikulum KPM. Dan saluran ini juga akan menyiarkan berita mengenai dunia pendidikan daripada peringkat prasekolah hinggalah ke tingkatan 6, program bercorak didik hibur, iaitu edutainment serta kandungan yang dihasilkan oleh murid. Selain itu, kandungan pembelajaran sepanjang hayat yang memberikan fokus kepada nilai-nilai murni dan pembangunan karakter murid akan turut disiarkan. Saya yakin bahawa Didik TV KPM ini akan dapat membantu pelaksanaan PDPR
khususnya bagi murid yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan secara dalam talian. Ibu bapa juga boleh meluangkan masa untuk menonton Didik TV KPM bersama anak-anak. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, segala usaha ini memerlukan sokongan padu dan kerjasama erat daripada semua pemegang taruh, khususnya murid, guru dan juga ibu bapa. Marilah kita semua bersatu hati melaksanakan tanggungjawab dalam menjayakan agenda besar pendidikan negara ke arah yang lebih cemerlang demi masa depan generasi pewaris negara. Akhir kata, besarlah harapan saya agar saluran Didik TV KPM yang mula bersiaran pada hari ini akan menjadi platform untuk memperkasakan lagi budaya ilmu, menerapkan nilai murni dan mewujudkan masyarakat berinformasi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan saluran khusus TV pendidikan Didik TV KPM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM. Inisiatif Didik TV KPM yang telah pun dirasmikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar tadi. Itulah tadi perkongsian sedikit sebanyak ucapan dan harapan beliau yang mana pastinya kita ingin mengetahui lebih lanjut apakah itu pengenalan awal dan juga intipati yang dibawakan, objektif, matlamat yang kita mahukan semua pihak termasuk ibu bapa dan juga murid untuk mengetahui apakah itu Didik TV KPM, inisiatif yang merupakan usaha berterusan yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, terus sahaja, siapa lagi kalau bukan individu yang lebih sesuai untuk berbicara tentang pengenalan awal Didik TV KPM ini. Terus sahaja saya perkenalkan bersama dengan Dato' Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan Istimewa bersama dengan kami hari ini di MHI. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, pastinya yang pertama sekali ucapan syabas dan juga tahniah diucapkan di atas pelancaran dan juga usaha yang berterusan untuk Didik TV KPM ini, dan pastinya ini merupakan salah satu inisiatif yang diperlukan untuk semua akses dan ini melibatkan semua pihak. Mungkin sebelum ini kita tahu yang adanya TV pendidikan, tapi apakah pembaharuan yang diketengahkan dan juga apakah mungkin kelainan yang dibawakan yang menjadikan membeza dengan TV pendidikan yang sebelum ini ada? Silakan. Terima kasih Hanim. Pertama sekali, jika kita lihat TV pendidikan ini pada peringkat awal PKP pertama dahulu pada 18 Mac tahun 2020 telah kita wujudkan slot TV pendidikan. Baik. Pada waktu itu kita bermula dengan 2 jam di TV OK TV RTM, dan kemudiannya kita tingkatkan di Twitter TV Astro, dan kita tambah di Didik TV di NTV7 pada waktu itu. Dan secara keseluruhannya kita telah ada 11 jam. Tapi apabila kita laksanakan PKP kedua dan kita lihat ada keperluan mendesak untuk kita mewujudkan satu kaedah penyampaian yang lebih menyeluruh dan berdasarkan apa yang kita laksanakan dalam Road to Success SPM 2020, kita lihat bahawa kaedah yang digunakan itu berkesan. Apabila kaedah-kaedah guru yang berpengalaman mengajar, datang mengajar, murid-murid melihat bahawa ini merupakan satu kaedah yang baik. Jadi dari aspek itu kita lihat bahawa kita boleh kembangkan lagi, dan itulah kita berbincang untuk kembangkan, wujudkan satu saluran. Jadi apabila ada saluran khusus berbeza dengan slot-slot sebelum ini. Sebelum ini kita bercakap slot 2 jam, 4 jam, 5 jam terhad. Ya, apabila ada satu saluran khusus, maka dalam konteks penyampaian itu sendiri ianya tidak terhad kepada kurikulum ataupun co-kurikulum. Ya, ianya akan melibatkan
banyak lagi program-program yang kita rasa penting dalam membantu murid mewujudkan sahsiah, mewujudkan memahami dunia yang lebih luas dan juga untuk mereka menunjukkan bakat-bakat mereka. Sebab itu dalam konteks Didik TV ini bezanya pertama sekali satu saluran khusus. Yang kedua, sebelum ini kita hanya bercakap tentang konteks kurikulum, apakah yang dibelajar di sekolah dan sebagainya. Namun kini ianya lebih menyeluruh, lebih luas. Itu merupakan satu pendekatan dan juga masa daripada 7 pagi sehinggalah ke 12 tengah malam. Jadi banyak pengisian yang kita boleh buat dalam tempoh tersebut bagi memastikan murid ini mendapat yang terbaik, ya, insya-Allah. InsyaAllah. Bila melihat kepada usaha ini yang menyeluruh, segenap aspek kita sentuh dan dikatakan pelancaran Didik TV KPM ini sesuai dengan keadaan semasa. Kita sedang berperang dengan pandemik COVID-19 dan pendidikan juga kita tak mahu ketinggalan dengan sebab kita melalui fasa pandemik ini. Murid-murid juga sekarang sedang menjalani kaedah pembelajaran dalam talian dan juga di rumah. Itu juga mempunyai kekangan sedikit sebanyak. Betul. Capaian internet, peranti dan sebagainya. Dikatakan sangat sesuai apabila inisiatif ini dapat membantu. Bagaimana dikatakan boleh memberi pendidikan yang lebih efektif, Datuk? Ya, jika kita lihat seperti mana saya sebut tadi, apabila kita laksanakan slot TV pendidikan pada peringkat awal, jadi kita lihat ada keberkesanan dalam konteks penyampaian kepada murid-murid yang tidak mempunyai akses kepada peranti. Dia tak ada akses pada peranti dan murid-murid yang tidak ada akses pada internet. Jadi ini antara sebab kita perkenalkan slot TV pendidikan tahun lalu. Ya, slot TV pendidikan kita mulakan sejurus selepas PKP pertama diperkenalkan. Jadi memandangkan kita lihat bahawa keadaan sekarang ini tidak menentu, maka kita membuat keputusan supaya kita adakan satu saluran khusus supaya seluruh murid mendapat akses kepada penyampaiannya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Didik TV ini, seorang guru yang mengajar di studio di sini sebagai contoh, duduk mengajar di sini boleh mengajar seluruh Malaysia. Ya, siapa saja yang ada TV di rumah boleh menonton Didik TV ini. Dan jika kita lihat data-data menunjukkan hampir keseluruhan rakyat Malaysia mempunyai TV, di mana di kawasan luar bandar sekitar 95% isi rumah memiliki televisyen. Maka dari sudut itu kita merasakan bahawa penyampaian ini akan dapat membantu. Pertama sekali kita dapat tampilkan guru-guru yang berpengalaman untuk membantu murid-murid ini dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran sewaktu di rumah. Dan pada masa yang sama kita boleh sediakan program-program lain yang boleh membantu murid ini membentuk satu kefahaman yang lebih luas, membentuk jati diri. Kita ada program-program yang akan menerapkan nilai-nilai murni dan sebagainya. Seperti mana yang kita sedia maklum, kepentingan untuk menghasilkan satu konten ataupun kandungan siaran yang efektif buat setiap pelajar. Pastinya kaedah penyampaian guru dan juga kandungan siaran ini amat penting. Ya. Adakah ianya mencabar untuk meletakkan garis panduan siaran televisyen TV pendidikan, tapi pastikan mesej dan juga matlamat itu sampai kepada murid-murid dan juga pelajar? Apakah yang cabaran utama yang dihadapi oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri? Pertama sekali, apabila kita ada satu saluran khusus ini, dia berbeza berbanding dengan sebelum ini, slot-slot TV pendidikan. Ya. Saluran khusus ini kita perlu lihat secara menyeluruh apa yang ingin disiarkan dari pagi sampai ke malam. Dan apakah program-program yang akan memberi nilai tambah kepada murid-murid ini. So itu dari satu sudut penjadualan sahaja daripada pagi sampai ke malam. Katakanlah kalau TV ini sepanjang harinya bercerita tentang silibus di sekolah, mungkin murid-murid melihat bahawa terlalu rigid. Maka kita kena lihat ada ruang-ruang mana yang kita boleh tambah baik supaya kita dapat pastikan siaran ini murid merasakan mereka sebahagian daripada komuniti TV pendidikan ini, bagi membolehkan mereka melihat bahawa selain daripada semata pelajaran yang dipelajari mereka, ada perkara-perkara lain yang mereka boleh pelajari melalui TV pendidikan ini. Itu berkaitan dengan slot. Yang keduanya adalah tentang tempoh masa itu sendiri. Tempoh masa itu 7 pagi sampai 12.30 malam. Tapi kalau kita tengok subjek di sekolah, daripada sekolah rendah kita ada darjah 1 sampai darjah 6. Sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Tingkatan 6 ya. Kalau kita lihat itu 6 tahun dah 12 tahun.
Itu saja kalau kita katakan kita bagi satu slot, katakanlah satu slot untuk setiap tingkatan dah 12 jam. Ya, itu baru untuk satu subjek. Jadi nak menyusun bahawa secara keseluruhan dengan jumlah subjek dan mata pelajaran menyeluruh yang mana yang kita nak tekankan terlebih dahulu dan sebagainya, itu merupakan satu lagi cabaran yang kita perlu hadapi. Namun dalam konteks pada hari ini, tumpuan kita lebih sedikit adalah untuk anak-anak kita yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Jadi ini kita ingin memberi ruang kepada mereka untuk mendapat peluang mendengar atau belajar dari guru-guru yang berpengalaman dalam membantu mereka membuat persediaan untuk SPM. InsyaAllah. Kalau kita melihat semula kepada ucapan yang Amat Berhormat sebentar tadi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada kabarkan ianya sebenarnya telah bermula pada tahun 1970-an lagi, 72 lagi. 48 tahun lebih kurang jangka masa yang pernah wujudnya TV pendidikan. Bergerak kepada peredaran zaman, revolusi, setiap kali berlakunya peredaran zaman, pertukaran dari segi silibus dan sebagainya, cara penyampaian. Cuma sekarang ini era digital, era yang minat anak-anak ini ataupun murid-murid ini lebih kepada peranti, Datuk. Bagaimana untuk menarik minat mereka untuk lebih kepada siaran televisyen pendidikan ini menjadi salah satu asbab untuk mereka sukakan pendidikan. Itu yang saya sebut tadi. Saya kata tadi bahawa kalau daripada pukul 7 pagi sampai ke 12 tengah malam tu semua silibus mata pelajaran, maka kita boleh rasa bahawa murid-murid ini pun rasa macam dah tak ada benda lain lah. Jadi sebab itu TV pendidikan ini kita lihat kandungan-kandungannya kita pastikan supaya pertama sekali bukan sahaja dapat menarik minat murid tetapi juga bagi membolehkan mereka mendapat ilmu. Itu yang penting, konsep menimba ilmu itu sendiri. Apabila kita bercakap ilmu ini dia tak terhad kepada mata pelajaran. Dia banyak perkara-perkara yang murid boleh belajar, ilmu kehidupan dan sebagainya. Sebab itu dalam konteks TV pendidikan ini ia bukan sahaja kurikulum dan juga co-kurikulum tetapi program-program lain. Ada program didik hibur, entertainment dan juga ada program-program antarabangsa yang kita akan turut sama masukkan dalam didik TV ini bagi membolehkan anak-anak ini selain daripada belajar apa silibus yang perlu belajar di sekolah dapat melihat dunia dengan lebih luas dan juga dapat mempelajari pelbagai kemahiran. Ada program-program kemahiran dan juga satu lagi adalah ruang untuk anak-anak ini menunjukkan bakat mereka. Kita akan ada program wartawan kadet sebagai contoh untuk ruang untuk anak-anak ini menunjukkan bakat-bakat mereka dan mungkin akan ada siaran kandungan-kandungan yang turut sama disediakan oleh murid sebagai contoh. Jadi kita nak bawa mereka bersama-sama seperti mana saya sebut tadi menjadi sebahagian daripada komuniti Didik TV KPM supaya Didik TV ini dilihat bukan sahaja untuk pergi tengok belajar macam di sekolah tapi untuk mereka lihat bahawa ini ruang untuk mereka mendapat ilmu yang baik dan kami di KPM akan berusaha untuk menyusun supaya setiap program itu mempunyai manfaat yang jelas kepada murid ini dan juga memberi ruang pada murid ini untuk mendapat satu pandangan dunia yang lebih menyeluruh. Itu amat penting. Itu amat penting ya. Tadi ada dikatakan juga tentang Road to Success SPM 2020 yang menampilkan guru-guru yang hebat belaka, cara dan juga kaedah penyampaian yang disukai oleh pelajar dan itu juga menjadikan salah satu orang kata adakah kita akan menjangkakan guru-guru ini akan dapat ditampilkan dalam Didik TV KPM juga? Ya, terima kasih Hanim. Ini satu konteks yang cukup baik. Saya apabila mula dilancarkan Road to Success SPM 2020 ni hampir setiap hari balik daripada pejabat saya ambil masa sedikit nak tengok setakat mana cikgu ni mengajar. Saya akan ambil masa preview untuk melihat setakat mana guru ini mengajar. Kadang-kadang dah hampir hafal lah nama-nama cikgu-cikgu yang mengajar ini kerana bagi saya ramai antara guru kita seperti mana yang disebut oleh Amat Berhormat Perdana Menteri tadi yang cukup berkebolehan, yang cukup kreatif, yang ada cara, ada kaedah, ada pendekatan yang boleh mereka tarik minat-minat murid ini dan pada yang masa yang sama menyampaikan silibus yang ingin disampaikan. Itu penting. Jadi kalau kita lihat tadi Perdana Menteri sebut Cikgu Azman itu matematik. Saya ingat menonton Cikgu Azman matematik dalam mata pelajaran matematik ya. Tutor kalau bahasa Inggeris, teacher Jojo, ramai tengok yang duduk menonton dan semalam latih tubi bahasa Malaysia.
Cikgu Haslinda, itu pun daripada Bahasa Malaysia Kertas 1, Kertas 2. Dan juga Cikgu Lee ajar kimia sebagai contoh. Cikgu Lee ni saya tengok orang tak faham kimia pun boleh faham. Cara yang mudah kan? Cara yang mudah. Disampaikan. Jadi dalam konteks didik TV yang kita KPM ini merupakan antara pendekatan yang kita akan teruskan. Kita lihat bahawa murid-murid juga melihat bahawa ini merupakan satu ruang yang terbaik. Sebab itu kita kata tadi kita dapat beri ruang kepada guru yang dapat menyampaikan pendekatan ataupun pembelajaran dalam konteks yang cukup baik dan dapat disampaikan ke seluruh negara. Maka dalam melaksanakan program-program yang kita akan adakan dalam didik TV KPM ini, kita buka ruang seluas-luasnya pada guru di seluruh negara untuk melihat mana yang berkebolehan, mana yang mampu untuk turut sama membantu menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid ini. InsyaAllah pendekatan tersebut kita akan teruskan, kita akan lihat di mana ruang untuk tambah baik dan pada masa yang sama kita akan dapat memberi peluang yang cukup baik pada anak-anak ini untuk mendapat pendidikan daripada guru yang dapat menjelaskan konsep-konsep, dapat menjelaskan isi-isi kandungan dengan cukup baik dan mudah difahami. Ya, insya-Allah. Pastinya ini bukanlah satu kerjasama yang melibatkan satu pihak saja, Datuk. Kita mengharapkan agar setiap individu, ibu bapa terutama sekali yang dapat memainkan peranan penting mengajak anak-anak dan sebagainya. Kalau melihat kepada konteks itu, apakah yang harusnya dilakukan oleh ibu bapa, Datuk, untuk memastikan anak-anak ini bukan sahaja mengikuti tapi mendapatkan manfaat daripada didik TV KPM? Ya, ini seperti mana yang Hani sebut tadi, bahawa untuk menjayakan didik TV ini kita kena bekerja sebagai satu pasukan, ya. Seperti mana saya jelaskan tadi bahawa dari semasa ke semasa kita akan terus pantau dan lihat keberkesanan setiap program yang ingin kita ataupun yang telah kita laksanakan. Dan pada masa yang sama kita juga bagi memastikan kita dapat membantu ibu bapa khususnya untuk melihat rancangan-rancangan yang relevan dengan anak-anak mereka, walaupun hampir semua rancangan ini berkaitan dengan pendidikan, ya. Rancangan-rancangan yang lebih sesuai untuk anak mereka itu kita akan keluarkan jadual dan saya dimaklumkan untuk minggu ini pun kita dah keluarkan jadual asas untuk rancangan-rancangan tersebut. Jadi ini membantu ibu bapa supaya untuk maklumkan pada anak-anak ini, inilah masanya pukul 9 pagi hari Selasa sebagai contoh, ini rancangan untuk sains, ya. Dan pada masa yang sama guru-guru juga boleh turut sama dalam konteks katakanlah hari Rabu guru ingin mengajar mata pelajaran Bahasa Malaysia, dan kita ada satu satu slot untuk kelas tersebut, ya, tahun 4 hari Rabu, maka guru-guru boleh bersama-sama mengajak murid-murid untuk melihat slot tersebut dan menjadikannya sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Dan juga konsep yang kita pakai dalam penyampaian kita ini adalah dalam konteks tertentu kita guna pengajaran berbentuk tema. Jadi kalau kita bercakap tentang satu tema dalam sains, ianya bukan sahaja boleh diguna pakai oleh murid di tingkatan 1, bahkan tingkatan 2 dan tingkatan 3. Jadi dalam konteks ini pun ibu bapa dan guru-guru boleh mainkan peranan. Mungkin topik tersebut tidak berkait secara langsung dengan tingkatan 1 ni atau tingkatan 3. Ya, katakan topik tersebut berkaitan dengan tingkatan 2, tetapi memandangkan tema yang disentuh itu menyentuh satu topik yang relevan untuk ketiga-tiga tingkatan ini, maka ibu bapa, guru-guru perlu ambil ruang ini untuk memaklumkan kepada anak-anak bahawa ini merupakan satu yang mereka perlu duduk dan tonton dan lihat dan gunakan sebagai sebahagian daripada pembelajaran. Sebab itu dalam jadual kita ini kadang-kadang kita sebut tahap 1. Tahap 1 ni kalau di sekolah rendah ni maknanya darjah 1 sampai darjah 3 untuk tahap 1 ataupun menengah rendah. Tingkatan 1, tingkatan 3. Jadi kita dalam topik tertentu itu dia lebih menyeluruh. Tetapi pada masa yang sama guru-guru dan murid-murid boleh, guru-guru dan ibu bapa boleh membantu kami supaya kita gunakan ruang ini sebaiknya, insya-Allah. Melihat kepada yang dikongsikan oleh Datuk, ianya menjadikan mungkin guru-guru juga akan ada satu level yang berbeza untuk menghasilkan kaedah penyampaian yang lebih baik, sebab mereka akan ditonton oleh murid dan ini adalah pendekatan yang berbeza melalui saluran TV dan sebagainya. Adakah reaksi guru-guru juga dan juga usaha mereka untuk memastikan siap siaga mereka untuk memastikan kaedah penyampaian mereka dapat diterima oleh murid-murid juga dilakukan? Ya, kita lihat
untuk setiap mata pelajaran itu kita lihat kesesuaian guru, kaedah yang digunakan dan sebagainya. Dan itu amat penting ya, kerana dalam subjek-subjek yang agak agak susah. Kritikal. Sebagai contoh, saya lihat Cikgu Rohani mengajar Maths. Dah hafal lah cikgu. Sudah hafal lah. Saya akan balik pejabat, saya akan tengok macam mana satu-satu kaedah penyampaian dan sebagainya. Cikgu Rohani menyampaikan Maths Road to Success. Maths ni semua orang tahulah antara subjek yang very complex ya. Saya dulu pun buat Maths, struggling nak buat Maths ni. Betul. Tapi bila saya tengok Cikgu Rohani ni mengajar, dia simplify the concept dan sebagainya, menjelaskan mengapa perlu begitu, mengapa perlu begini, dan alhamdulillah kita lihat kaedah tersebut mudah difahami. Maka dalam konteks memilih guru ini juga pun kita bersama-sama dengan bahagian kurikulum dan sebagainya, melihat guru yang paling sesuai dalam konteks tersebut. Ya, pertama sekali kaedah penyampaian, tetapi kaedah penyampaian yang bersesuaian dengan mata pelajaran yang ingin diajar. InsyaAllah. Banyak sekali yang dikongsikan oleh Datuk. Terima kasih Datuk banyak-banyak. Dan syabas sekali lagi diucapkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, terutama sekali untuk usaha yang berterusan ini. Terima kasih kerana berkunjung di MHI juga. Itu dia sedikit pandangan dan juga pengenalan awal berkaitan dengan Didik TV KPM yang disampaikan, dikongsikan oleh Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Kita harapkan agar ini merupakan satu inisiatif yang berterusan yang mendapatkan manfaat oleh setiap pihak untuk memperkasakan budaya ilmu, bukan sahaja itu, menerapkan nilai murni dan juga melahirkan masyarakat yang berinformasi. InsyaAllah itu adalah matlamat yang penting yang kita sebagai ibu bapa juga perlu tahu dan sampaikan kepada anak-anak kita, insyaAllah. Okey, itu saja perkongsian untuk Didik TV KPM. Jangan lupa saksikan 7 pagi sampai 12 malam. Hari ini adalah hari pertama dan berterusan insyaAllah untuk membantu. Sangat bersyukur dengan adanya rancangan Didik TV ni sebab dapat membantu saya sedikit sebanyak untuk mengulang kaji, ingat semula apa yang dah terlupa, dan dapat juga membantu saya untuk jadi lebih bersedia untuk menghadapi SPM yang akan datang beberapa hari lagi. Saya sangat berterima kasih kepada tim Didik TV. Subhanallah, satu usaha yang sangat-sangat baik kerana usaha itu membantu guru dan juga ibu bapa dalam kita membantu anak-anak pelajar kita yang akan hadapi SPM tak lama lagi. Saya sangat menyokong Didik TV NTV7 kerana ia merupakan satu usaha kerajaan dalam memperkasakan sistem pendidikan kita kerana ia lebih mesra waris, mesra pelajar dari sudut kos dan masa, dan juga ia dapat membantu pelajar belajar secara santai. Saya sebagai waris juga dapat bersama-sama dengan pelajar belajar bersama-sama tentang bagaimana teknik menjawab soalan, input ataupun maklumat-maklumat yang terbaru dalam kaedah menjawab soalan SPM. Bagi pendapat saya, TV ini sangat membantu semua pelajar SPM untuk menduduki peperiksaan tak lama lagi. Dan cara pembelajaran ini sangat santai dan dapat mengurangkan stres setiap belajar untuk membuat penakaji di rumah. Bagi saya, program Didik TV ini sangat membantu saya dalam lebih memahami topik-topik yang sebelum ni saya suka untuk kuasai lah dalam peperiksaan. Dan cara cikgu-cikgu dalam tu nak memudahkan kami menghafal formula-formula tu pun lebih seronok sebab cikgu-cikgu tu guna pelbagai kaedah yang kreatif. Pelajar bebas belajar dalam suasana berbentuk skrin berbanding suasana dalam bentuk PDPC dalam kelas. Jadi pelajar boleh belajar secara bersantai-santai, sambil berbaring ke, duduk ke. Maksudnya pelajar rasa seronok belajar. Melalui program e-Didik TV, saya dapat mengetahui teknik menjawab yang berkesan dalam SPM dan saya berasa yakin untuk menjawab peperiksaan SPM pada minggu hari.